Okey kelas, Assalamualaikum semua. Okey, kita sambung balik kepada indeks kedua. Di sini indeks yang kedua, kalau kita tengok kesinambungan yang indeks yang pertama dia melibatkan tentang asas sifir kuasa 2, sifir kuasa 3 yang kita boleh hafal. Sifir kuasa 3 hari itu cikgu dah tunjuk dah bagaimana kita nak ingat. Jadi kamu boleh patah balik ke video sebelum ini untuk kita ketahui bagaimana kita nak hafal asas bagi sifir kuasa 3. Sifir kuasa 2 kita kena ingat sendiri betul, tetapi kamu tak perlu bersendirian untuk menghafal benda tersebut, iaitu kamu boleh buat quiz dengan rakan-rakan kamu siapa boleh ingat sampai ke 20 kuasa 2. So make it fun class, jangan biarkan pembelajaran kita tu lapuk dengan kiranya bosan. So make sure ada interaksi dengan rakan-rakan apabila kita nak belajar matematik. Biasanya belajar matematik ni ada satu kajian mengatakan kalau kita belajar dengan lebih ramai orang lagi, jadi dia akan menyebabkan betul lebih menarik dan kita pun mungkin dapat mengetahui soalan-soalan yang mungkin kita tak pernah terfikir dan kita boleh mengetahui jawapan on the dot ataupun pada masa itu juga bersama rakan-rakan kita. Okey, kita tengok yang asas indeks yang pertama iaitu formula indeks yang pertama. Di sini kita ada AP darab AQ bersama dengan AP campur Q. So bukti proof dia kita menggunakan teknik cuba dan jaya, trial and error. Okey. Kalau apa-apa dalam matematik, cuba kita cari bukti kepada segala di sebalik formula yang kita pelajari supaya kita tahu adakah tepat apa yang guru-guru kita mengatakan kepada kita dan dia juga boleh mengukuhkan kefahaman kita tentang benda yang kita pelajari. Alright. So kita tengok kat sini 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 2 dan apa yang berlaku dia dikembangkan. Kita kembangkan 2 kuasa 3 iaitu 2 darab 2 darab 2. So 3 kali darab lah. Kalau 2 kuasa 2, 2 darab 2 dan akhir sekali kita akan dapat jawapan dia sebagai 3 campur 2 dan bersamaan dengan 5. Okey. Jadi dia samalah yang pertama ni, kalau kita tengok yang ni dengan yang bawah ni adalah sama. Iaitu dia ada 5 kali 2 dalam persamaan tersebut. Jadi terbuktilah apa yang dia nak kata di sini. Okey. So seterusnya pula kita ada beberapa soalan. Soalan-soalan dia di sini kalau kita tengok 4 kuasa 3 darab 4 kuasa 2 sampailah Q kuasa 5 darab Q kuasa negatif 5. Betul, algebra juga boleh mempunyai indeks. Alright, itu kita punya expectation kita dalam PT3 dengan SPM. Okay, so kamu boleh tekan pause untuk cuba dan sekali lagi kita boleh tengok soalan kat sini. So dalam satu soalan tu bagi diri kamu seminit. So dalam 5 ataupun 6 minit patutnya kita boleh dapat menjawab semuanya sekali. Okay, so kita tengok jawapan dia satu persatu. 4 kuasa 3 darab 4 kuasa 2. Jadi seperti biasa kita tambah saja dia punya indeks memandangkan dia adalah darab. Dia jadi 4 kuasa 5. Okey. B, 8 kuasa 10 darab 8 kuasa 2. Kita akan dapat 8 kuasa 10 campur 2 iaitu 8 kuasa 12. C, 3 kuasa 7 darab 3 kuasa negatif 5. Jadi 7 campur tolak 5. Kita akan dapat 7 tolak 5 iaitu di sini dia tulis positif dengan negatif. So kita akan dapat negatif berdasarkan hukum bagi operasi tambah dan tolak. Dan akhir sekali kita akan dapat jawapan dia 3 kuasa 2. Ya, okey, ada yang tanya cikgu patut tak kita letak full answer iaitu kita letak jawapan dia 9. Itu terpulang kepada soalan yang kita hadapi ataupun yang kita nak jawab. Mungkin dia minta bagi dalam bentuk notasi ataupun notation of index ataupun jawab dalam jawapan yang penuh. Jadi D pula, D kuasa negatif 6 darab D kuasa 9, jadi negatif 6 campur 9 kita akan dapat 2 kuasa 3. Again boleh letak 8 ataupun 2 kuasa 3 berdasarkan keperluan soalan ataupun jadi the next one kalau kita tengok di sini kita juga ada E, yang A ni dia dah mula menggunakan algebra. Negatif 11 campur 6 kita akan dapat A kuasa negatif 5 dan seterusnya F Q kuasa 5 campur dengan tolak 5 kita akan dapat 5 tolak 5 kosong. Dan apa-apa kuasa kosong adalah 1 kelas. Yang ni kita akan tengok dalam asas indeks yang seterusnya pada episod yang akan datang. Okey, so dah dapat tengok jawapan semua tu. Kita tengok asas indeks 2. AP bagi AQ bersama dengan AP tolak Q. Jadi dekat sini bukti dia again kita menggunakan teknik cuba dan jaya, try and error sekali lagi.
So apa yang cikgu buat dekat sini, biasanya cikgu akan kembangkan 2 darab 2 dan apa yang berlaku dekat sini, kita tahu ada 5 kali 2 dan 3 kali 2 di bawah dan di atas tu 5 kali 2. Jadi kita boleh potong. Kalau kita tengok 2 darab 2 ni, kita boleh potong, tinggallah seperti berikut 2/2. Okey. So 2/2 yang tadi tu iaitu 4 lah. Okey. So kita boleh tengok soalan dia. Soalan-soalan ni pun actually sama macam soalan yang tambah tadi ataupun darab tadi, yang asas indeks yang pertama. Jadi apa yang cikgu buat, cikgu cuma tukar semua simbol tersebut kepada bahagi dan tengok adakah kita mendapat jawapan yang sama ataupun tidak. Okey, sekali lagi kalau kita tengok dekat sini, kita boleh tekan pause untuk cuba, dan ini adalah soalan dia. Okey, again bagi diri kamu 5 ataupun 6 minit lah untuk menjawab soalan-soalan sebegini. Okey, kita tengok jawapan satu persatu. So, kalau kita tengok situ, macam cikgu tulis 4/3 bahagi 4/2 iaitu 3/2, kita dapat 4/1. Apa-apa kuasa 1, dia akan dapat balik diri dia. Okey, iaitu kita dapat 5/1 dapat 5. Dalam kes ni 4/1 dapat 4. Sejuta kuasa 1 dapat 1,000,000 dan sebagainya. Okey. Seterusnya kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, 8/10 bahagi 8/2, kita boleh tolak 8/10 tolak 2, kita apply formula seperti biasa, kita akan dapat 8/8. Dan bawah pun begitu, iaitu 7 tolak dengan -5, kita akan dapat negatif positif, jadi 3/12. D pula, D kuasa -6 bahagi 2/9. So -6 tolak 9, kita dapat 2/-15. E pula, A -11 bagi A kuasa 6. Kita again tolak macam biasa, -11 tolak dengan 6, kita akan dapat -17. A -17 lah. Alright. So yang bawah tu pula bahagi negatif. So kita akan dapat positif 5 campur 5 dan akhir sekali jawapan dia adalah Q kuasa 10. Jadi yang soalan asas indeks yang pertama, soalan asas indeks yang kedua, siapa dapat full marks? Okay, good job class. Keep it up the good work. Okay, dan cuba kamu aplikasi kepada soalan kamu sendiri. Mungkin kamu ada soalan di buku latihan masing-masing dan cuba buatlah dan cuba grasp kefahaman bagaimana kita boleh dapat jawapan untuk asas indeks yang pertama dan yang kedua. Okey, mohon ikuti channel cikgu sekali lagi dan subscribe. Komen di bawah apa yang kamu tak faham, apa yang kamu faham, dan berkongsi dengan rakan-rakan yang lain untuk kita meningkatkan lagi kefahaman kita tentang bab ini. Okey. So jumpa lagi untuk episod yang seterusnya kelas. Bye kelas. Assalamualaikum.